kami ucapkan saya Ifri Vivian Agnes sebagai moderator untuk forum pada petang ini. Ini merupakan ahli-ahli panel bagi pembentangan forum pada kali ini. Saya perkenalkan Angelo Ng Suti, Floria Clara, Emilia Anak Bujang dan Alifah Iliana. Jadi hari ini kami akan melakukan forum pembentangan berkaitan dengan sebuah cerpen atau novel yang dihasilkan oleh seorang sastrawan negara atau penerima Sea Right Award. Kemudian kami akan merungkai pemikiran dalam karya dia, karya yang dipilih dengan menggunakan alat berfikir PMI serta struktur karya yang dipilih. Kemudian kami akan mengupas pemikiran dan struktur dalam karya yang dipilih dengan TBI, iaitu keanekaragaman komunikasi sosio-budaya permedayaan kreativiti. Jadi novel yang kami pilih ialah novel Selina karya A. Samad Said. Jadi untuk pemikiran saya mempersilakan Emilia. Baiklah, untuk meneruskan forum ini, saya akan menerangkan tentang pemikiran dalam karya Selina menggunakan alat berfikir PMI. Pemikiran yang pertama ialah pemikiran sosioekonomi. Kelebihan pemikiran sosioekonomi dalam karya Selina ini, sama saya telah menunjukkan realiti kehidupan sebenar golongan masyarakat yang menjadi mangsa perang dunia kedua sehingga membawa kesengsaraan dan kemiskinan pada mereka. Menariknya, beliau mampu memasukkan pengalaman hidupnya sebagai latar tempat, latar masyarakat maupun latar masa bagi membawa pembaca menghayati dan mengalami pengalaman yang pernah dialami oleh penulisnya. Seterusnya, pemikiran kerohanian. Kekurangan dalam pemikiran kerohanian novel kali Selina ini, beliau kurang meletakkan situasi atau gambaran cerita dalam berusaha untuk meletakkan kepentingan ilmu dan lebih menekankan amalan pantang larang dan kepercayaan karut. Yang ketiga pula ialah pemikiran kemasyarakatan. Kekurangannya di sini pula, beliau meletakkan situasi ataupun gambaran cerita dalam watak Abang Nahida, iaitu Mansur sering menasihati Nahida supaya sentiasa menjaga maruah. Dan nama baiknya kerana bagi Mansur, tiada yang lebih berharga di dalam dunia ini melainkan nama baik dan maruah diri. Pemikiran yang keempat pula ialah pemikiran kemanusiaan. Kelebihan pemikiran kemanusiaan ini, beliau mampu meletakkan situasi salah seorang watak iaitu Khatijah yang merupakan ibu tunggal kepada anaknya Hilmi, mampu menyekolahkan Hilmi walaupun Khatijah mengalami kemusnahan hidup setelah Perang Dunia yang Kedua. Dan menariknya di sini juga, beliau juga mampu memasukkan kebaikan daripada watak utama novel ini iaitu Selina sendiri, juga turut menyumbang wang bagi membantu Hilmi dalam meneruskan pelajaran, dan perkara ini dihasilkan daripada Abdul Fakar bagi mengelak dia dimarah. Jadi sekian saja itu daripada saya. Diserahkan kepada ahli panel yang lain. Baiklah, terima kasih kepada Emilia untuk penerangan pemikiran dalam novel Selina. Sekarang kita akan melihat struktur karya yang dipilih dalam novel Selina. Saya persilakan saudari Floria. Terima kasih Cik Moderator. Antara struktur karya yang telah kami pilih ialah sinopsis. Novel Selina ini mengisahkan tentang kehidupan seorang perempuan yang bernama Siti Selina yang didorong kemiskinan untuk mencari kerja sebagai pelayan di Singapura pada tahun 50-an, iaitu selepas Perang Dunia Kedua. Selina menjadi pelacur untuk meneruskan kehidupan, walaupun diselubungi kontroversi kerana membela Abdul Fakar yang menjadi lelaki simpanannya yang hanya makan hasil pencarian Selina. Meskipun tidak dihargai, tetapi Selina seorang yang berjiwa besar. Dia memberi dorongan dan wang ringgit kepada Hilmi, watak sampingan utama dalam novel ini, iaitu seorang pelajar yang bijak untuk terus menuntut ilmu. Hilmi yang tinggal bersama ibunya yang tua itu pula selalu mempertahankan Selina daripada umpatan dan cemuhan penduduk kampung. Akhirnya Selina insaf dan berusaha untuk mengubah diri. Selina dan Hilmi merancang untuk memulakan perniagaan. Seterusnya, tema bagi novel ini ialah novel Selina bertemakan kehancuran kehidupan selepas Perang Dunia Kedua. Novel Selina ini menceritakan tentang runtuhnya moral dan akhlak masyarakat yang dapat ditunjukkan oleh watak Selina yang sanggup menjual maruah diri demi melangsungkan kehidupan sehariannya. Seterusnya, persoalan.
Antara persoalan yang terdapat dalam novel ini ialah persoalan ketidaksamarataan gender. Misalnya, Selina sanggup menjadi pelacur demi menjara kehidupannya dan sanggup menjara hidup Abdul Fakar yang malas bekerja dan selalu meminta duit daripadanya. Seterusnya adalah persoalan cinta dan kehilangan. Contohnya, Selina sanggup mencintai Abdul Fakar kerana wajahnya seiras dengan arwah kekasih Selina, namun cinta tersebut telah membutakan Selina. Selina sanggup kehilangan maruahnya demi menjara hidup Abdul Fakar yang tidak pernah menghargainya. Persoalan yang ketiga ialah persoalan penindasan terhadap orang miskin. Contohnya, huruf payah yang menaikkan harga sewa yang dahulunya RM18 kepada RM20. Persoalan yang terakhir pula ialah persoalan keruntuhan moral dan penggelutan untuk melangsungkan kehidupan di tengah-tengah kehancuran kehidupan selepas Perang Dunia Kedua. Misalnya, Selina, Nabihah dan Khadijah sanggup menjadi pelacur demi kelangsungan hidup. Seterusnya ialah watak dan perwatakan. Watak utama ialah Selina. Selina merupakan seorang wanita yang baik hati. Misalnya, dia sanggup memberi duit kepada Henry agar Henry dapat meneruskan sekolahnya walaupun duit itu hasil daripada kerjanya sebagai seorang pelacur. Seterusnya Henry merupakan seorang lelaki yang bercita-cita tinggi, malah dia merupakan seorang yang penyayang. Misalnya, dia masih menyambung persekolahannya. Dia juga merasa sedih apabila ditinggalkan oleh Nabihah kerana dia telah jatuh cinta dengan Nabihah. Seterusnya adalah watak Nabihah. Nabihah seorang wanita yang patuh dengan ibu bapanya dan tidak ingin menjadi anak yang derhaka. Misalnya, dia sanggup menjadi pelacur kerana ibu tirinya memaksa dia untuk menjadi pelacur walaupun terpaksa. Seterusnya adalah watak Abdul Fakar. Abdul Fakar merupakan seorang lelaki yang dayus kerana dia tidak bekerja dan mendapat duit untuk menjara kehidupannya daripada Selina, namun dia tidak pernah menghargainya. Seterusnya ialah watak Khadijah. Khadijah merupakan seorang ibu tunggal yang bertanggungjawab terhadap anaknya. Dia sanggup menjadi seorang pelacur agar dapat menjara hidupnya dengan anaknya. Seterusnya ialah watak Zarina. Zarina merupakan seorang wanita yang kurang nilai berperi kemanusiaan dalam dirinya. Misalnya, dia memaksa anak tirinya iaitu Nabihah untuk menjadi seorang pelacur kerana nafkah yang diberi oleh suaminya tidak cukup. Seterusnya ialah watak Sunarto. Sunarto merupakan seorang ayah yang bertanggungjawab. Misalnya, dia mempertahankan keselamatan anaknya walaupun dia tidak mampu memberi nafkah yang cukup untuk isterinya. Seterusnya, struktur yang akan kami pilih adalah nilai dan pengajaran. Nilai yang pertama yang terdapat di dalam novel Selina ini adalah nilai mengenang budi. Nilai ini ditonjolkan pada watak Sunarto yang mengenang budi ayah angkatnya, yaitu Muttalib, yang menyelamatkan dia ketika mengidap penyakit demam malaria sewaktu dibawa oleh tentera Jepun ke Siam. Walaupun ayah angkatnya telah meninggal dunia dan dirinya sering diherdik dan dihina oleh Zarina, tapi dia tetap tinggal di rumah Zarina kerana ingin membalas jasa ayah angkatnya. Nilai yang kedua adalah nilai mengambil berat demi kebaikan orang lain. Nilai ini dapat dilihat berdasarkan watak Khadijah. Khadijah sering menasihati Siti Selina agar meninggalkan Abdul Fakar yang selama ini menganiaya dia dan menyiksa Siti Selina. Nilai yang seterusnya adalah nilai ketabahan. Nilai ketabahan seorang wanita dalam mengharungi dugaan dan cabaran dalam hidup. Nilai ketabahan ini dapat dilihat menerusi watak Siti Selina yang cekal dan dalam menghadapi dugaan setelah ahli keluarganya meninggal dunia akibat terkena bom semasa Perang Dunia Kedua. Nilai yang keempat pula adalah nilai kasih sayang. Nilai ini dapat dilihat melalui hubungan Selina dan Abdul Fakar. Walaupun sering dipukul dan dilukai oleh Abdul Fakar, namun Selina tetap sayang dan sanggup menjaga dan memberi wang kepada Abdul Fakar. Baiklah, pengajaran yang terdapat dalam novel Selina ini ialah kita haruslah mempunyai sifat kegigihan dan ketabahan. Contohnya, kehidupan Selina yang penuh liku-liku menguji ketabahan dan kegigihan seorang perempuan dalam menghadapi kesulitan hidup. Pengajaran yang kedua ialah kita hendaklah mempunyai semangat perjuangan dan keberanian. Selina sebagai tokoh utama dalam cerita ini menghadapi banyak rintangan dan cabaran dalam hidupnya. Dia mewakili semangat perjuangan dan keberanian untuk mengatasi ketidakadilan sosial dan politik. Pengajaran yang ketiga ialah
kita haruslah mempunyai nilai kemanusiaan dalam semua konflik dan ketegangan dalam cerita. Terdapat peristiwa kemanusiaan di mana karakter menunjukkan empati dan kebaikan kepada orang lain. Sebagai contoh, Salina yang simpati terhadap Hilmi dan sanggup untuk membiayai semua kos pendidikan Hilmi. Baiklah, struktur novel yang seterusnya ialah sudut pandangan. Sudut pandangan yang terdapat dalam novel ini ialah sudut pandangan orang pertama. Pengarang menggunakan kata ganti nama aku untuk menceritakan peristiwa yang terdapat dalam novel Salina ini. Contohnya, aku tahu sekarang ini kau dah pandai berbohong. Biarkan aku diam. Nanti satu kali bila aku naik angin, betul-betul aku bantai kau. Aku ajar kau, kata Abdul Fakar kepada Siti Salina. Seterusnya, sudut pandangan orang ketiga. Pengarang menggunakan kata ganti nama orang ketiga, iaitu dia, untuk menceritakan peristiwa. Contohnya, dia tidak bertanya apa-apa lagi. Siti Salina pun tidak menjawab apa-apa. Dia tunduk saja. Di kelopak matanya sudah dirasakannya terkumpul air mata yang mengamuri pandangannya. Dialog ini menunjukkan pengarang menggunakan sudut pandangan orang ketiga bagi menceritakan peristiwa yang terjadi dalam novel. Seterusnya, latar. Terdapat 3 latar yang kami perolehi daripada novel ini, iaitu latar tempat, latar masa dan latar masyarakat. Latar tempat yang terdapat di dalam novel ini ialah latar iaitu di Singapura dan juga digelar sebagai Kampung Kambing, yang di mana peristiwa novel Salina ini bermula. Dan seterusnya latar masa dalam novel ini ialah selepas Perang Dunia Kedua. Baiklah, latar masyarakat pula ialah masyarakat yang saling tolong-menolong terhadap golongan yang memerlukan. Hal ini dapat dilihat menerusi watak Siti Salina. Walaupun Salina seorang pelacur, tetapi dia masih mempunyai sifat baik hati apabila dia membantu Hilmi, anak jirannya, dengan membiayai pelajarannya dan buku hanya untuk melihat Hilmi berjaya memandangkan nasib yang dialami Hilmi sama sepertinya. Latar masyarakat yang seterusnya ialah masyarakat golongan kaya yang melakukan penindasan terhadap orang miskin. Golongan kaya dilihat mencuba menindas golongan miskin ekoran Perang Dunia Kedua yang berlaku. Penindasan ini berlaku disebabkan sikap pentingkan diri dan tamak dalam hidup. Sebagai contoh, Kurupaya yang menaikkan harga sewa yang dahulunya RM18 kepada RM20. Seterusnya ialah plot. Plot bagi novel ini ialah plot kronologis. Plot terbina daripada pelbagai peringkat. Peringkat yang pertama ialah pengenalan. Pengenalan dalam novel ini ialah Perang Dunia berlaku sehingga menyebabkan semua orang kehilangan harta. Peringkat yang kedua pula ialah perkembangan. Salina, Nadihah dan Khadijah sanggup menjadi seorang pelacur demi kelangsungan hidup. Seterusnya, Abdul Fakar pernah membuat perkara sumbang terhadap Nadihah, namun Salina tidak mengetahuinya. Begitu juga dengan Zarina, ibu tiri Nadihah. Hilmi dan Nadihah saling jatuh cinta. Seterusnya, peringkat yang seterusnya pula ialah konflik. Konflik yang berlaku adalah Abdul Fakar sering mengaki-akikan Zarina supaya menghalau Sunarto keluar rumah. Dengan itu, dia lebih mudah merapati Nadihah kerana Sunarto ialah satu-satunya batu penghalang kepada niat buruk Abdul Fakar terhadap Nadihah. Zarina yang termakan fitnah Abdul Fakar lalu menghalau Mansur, abang Nadihah, kerana dia tidak mempunyai sebarang pekerjaan walaupun puas mencarinya. Akhirnya Mansur lari dan memasuki tentera. Peringkat yang keempat pula ialah climax. Satu malam, Nadihah telah diculik oleh Abdul Fakar atas arahan Cik Salim, seorang lelaki yang gilakan Nadihah. Sebelum ini, Nadihah telah banyak kali menolak permintaan Cik Salim untuk duduk di pangkuannya dan melayan diam. Nadihah mabuk dan satu hari telah dinodai. Peringkat yang seterusnya pula ialah perceraian. Nadihah meninggalkan Singapura dan telah berkahwin dengan seorang buruh. Salina melarikan diri ke Kelantan untuk melupakan Abdul Fakar. Selain itu, Khadijah meninggal dunia disebabkan sakit dan anaknya Hilmi tidak mampu menyambung pelajaran kerana kekurangan duit. Penutup bagi novel ini pula ialah Hilmi cuba menjejaki Salina di Kuala Lumpur, tapi diberitahu oleh Mansur yang Salina sudah pulang ke Singapura. Seterusnya, Abdul Fakar berlayar kembali ke
kerana dia gagal mencari Selina. Dia baru mengetahui bahawa Selina betul-betul sayangkan dia setelah ditipu oleh perempuan joget. Seterusnya ialah Hemi kembali ke Singapura untuk bertemu Selina. Baiklah, terima kasih kepada Floria dan Angelo atas penerangan tentang struktur dalam karya novel Selina karya S. Ahmad Said. Sekarang kita akan melihat perkaitan pemikiran dan struktur novel Selina dengan keanekaragaman komunikasi sosial budaya yang akan dibentangkan oleh Alifah dan juga saya. Kita persilakan Alifah. Baiklah, pertama sekali terima kasih saya ucapkan kepada moderator kerana menjemput saya. Kita baru sahaja telah mendengar segala pemikiran dan struktur yang telah dinyatakan oleh rakan-rakan saya sebentar tadi. Jadi seterusnya saya akan meneruskan perkongsian dengan perkaitan pemikiran dan struktur novel Selina karya S. Ahmad Said dengan keanekaragaman komunikasi sosial budaya yang merupakan the big idea kita. Jadi yang pertama adalah agama. Pemikiran kerohanian memperlihatkan keanekaragaman komunikasi sosial budaya agama. Keanekaragaman komunikasi sosial budaya agama dapat dilihat dalam watak Pak Haji Karman yang menekankan kepentingan ilmu agama dalam kehidupan seharian. Dalam novel Selina ini jelas menunjukkan bahawa kepentingan ilmu agama dalam novel Selina ini jelas menunjukkan watak Pak Haji yang merupakan watak orang tua yang sangat mementingkan nilai agama. Hal ini dapat dibuktikan apabila Pak Haji Karman mengajar kanak-kanak yang ada di kawasan perumahan itu mengaji. Antara dialog yang menunjukkan situasi Pak Haji mengajar kanak-kanak mengaji adalah seperti berikut. Entahlah kak, tapi saya tak rasa pula begitu. Dialah yang mengajar budak-budak mengaji di sini. Murid-muridnya banyak. Pendeknya, budak-budak itu di sini semuanya belajar mengaji dengannya. Jadi, dialog oleh watak perempuan muda itu menjadi bukti bahawa walaupun kehidupan masyarakat dalam novel tersebut serba kekurangan, namun mereka masih mementingkan pelajaran ilmu agama dalam kehidupan. Hal ini menunjukkan ketaatan mereka dalam agama. Yang kedua pula adalah sikap tolong-menolong. Pemikiran kemanusiaan memperlihatkan masyarakat yang saling menolong antara satu sama lain. Situasi masyarakat yang saling tolong-menolong dapat dibuktikan dengan situasi Khadijah yang masih menyekolahkan Hilmi yang merupakan anaknya dan watak Salina yang merupakan jiran kepada Khadijah yang membantu Hilmi dalam menuntut ilmu walaupun mereka masing-masing mengalami kesusahan selepas Perang Dunia Kedua. Perkara ini wujud dalam dialog Khadijah dalam novel Selina itu. Memang dari sekolah Melayu dirinya, sesudah sekolah Melayu barulah dihantar ke sekolah Inggeris. Kalau hendak dihantar ke sekolah Inggeris, tentu saja siapa yang mampu? Ayahnya bukan ada, untunglah dapat sekolah free. Selain itu, sikap tolong-menolong juga dapat dilihat melalui watak Salina yang turut menyumbang wang bagi membantu Hilmi iaitu anak kepada jirannya dalam meneruskan pelajarannya. Antara dialog yang menunjukkan perkara tersebut adalah Hilmi jangan susah. Kakak, iaitu Salina, akan tolong Hilmi. Kalau ada apa-apa kesusahan tentang duit, buku seumpamanya, cakaplah kepada kakak. Kedua-dua situasi tersebut telah menunjukkan sikap masyarakat yang saling tolong-menolong ketika ada yang memerlukan. Jadi, keanekaragaman komunikasi sosial budaya iaitu sikap masyarakat yang saling tolong-menolong ini mempunyai berkaitan dengan pemikiran kemanusiaan dan struktur pengajaran iaitu kita haruslah mempunyai nilai kemanusiaan. Baik, saya serahkan kepada Agnes. Baiklah, berkaitan pemikiran dan struktur novel ini dengan keanekaragaman komunikasi sosial budaya yang ketiga ialah berkasih sayang, di mana pemikiran kemasyarakatan dapat dilihat dalam keanekaragaman komunikasi sosial budaya iaitu masyarakat yang berkasih sayang. Perkara ini dapat dilihat melalui watak Mansor yang sering menasihati adiknya Nadihah untuk menjaga maruah diri dan nama baiknya. Contoh peristiwa dalam novel tersebut adalah dan meminta sekali lagi supaya adiknya itu menjaga dirinya baik-baik, mengingatkan bahawa tidak ada yang lebih berharga di dalam dunia ini selain meninggalkan nama yang baik. Jelaslah bahawa peristiwa tersebut membuktikan Mansor sangat menyayangi adiknya dan sentiasa menasihati adiknya supaya meninggalkan pekerjaan sebagai pelayan walaupun Mansor mengetahui bahawa adiknya terpaksa bekerja sebagai pelayan kerana ibu tirinya. Walaupun demikian, Mansor sentiasa menasihati Nahidah supaya tidak terlanjur melayan lelaki-lelaki di tempat kerjanya walaupun dibayar dengan harga yang tinggi.
Peristiwa ini menunjukkan kasih sayang antara seorang abang dengan seorang adik perempuan. Baiklah, perkaitan yang keempat ialah ketabahan dalam mengharungi dugaan, di mana pemikiran sosioekonomi dapat dilihat dalam keanekaragaman komunikasi sosio-budaya, iaitu masyarakat yang tabah dalam mengharungi dugaan sesuai dengan struktur pengajaran, iaitu kita mestilah mempunyai sifat kegigihan dan ketabahan. Perkara ini dapat dilihat dalam situasi realiti kehidupan masyarakat yang menjadi mangsa Perang Dunia Kedua sehingga membawa kesengsaraan kepada mereka. Dialog yang membuktikan kesengsaraan mereka adalah rumah-rumah kandang kami itu semuanya tidak sempurna. Dinding-dindingnya terbuat dari papan-papan peti susu yang buruk dan berbulu-bulu, kulit-kulit kayu balak yang tebal dan bercendawan, zinc-zinc tong minyak berkarat. Dialog tersebut jelas menunjukkan ketabahan masyarakat dalam menghadapi kesusahan hidup walaupun pada permulaannya kehidupan mereka adalah mewah seperti kehidupan watak Selina yang serba mewah sebelum Perang Dunia Kedua. Walaupun menghadapi kesusahan selepas Perang Dunia Kedua, mereka tetap meneruskan hidup. Jadi itulah keempat perkaitan pemikiran struktur Nobel Selina ini dengan keanekaragaman komunikasi sosio-budaya. Jadi, saya dan Alifah akan memperjelaskan lagi tentang kreativiti pengarang dalam menghasilkan Nobel Selina ini. Yang pertama ialah gaya bahasa, di mana mewujudkan penggunaan gaya bahasa iaitu hyperbola. Hyperbola merupakan pelambangan secara berlebih-lebihan untuk menjelaskan sesuatu perkara menunjukkan gaya bahasa hyperbola. Sebagai contoh ialah, dan dia ketawa terbahak-bahak. Budak-budak muda yang sedang bercerita itu segera ketawa juga ketawa memanjang-manjang. Perkataan ketawa memanjang-manjang tersebut menunjukkan perbuatan yang dilambangkan secara berlebih-lebihan. Jadi, seterusnya Alifah, Baiklah, saya akan teruskan dengan kreativiti pengarang yang seterusnya, iaitu teknik hias barat. Christmas, iaitu pengarangnya, mampu menggambarkan jalan cerita melalui penggunaan teknik hias barat. Penggunaan hias ibarat yang digunakan dalam Nobel Selina ini memperlihatkan pengarang menggambarkan watak Siti Salinah sebagai seorang yang sanggup berkorban apa-apa sahaja walaupun perlu mengorbankan dirinya. Contoh keratan Nobel tersebut adalah, dan kerana itu maka biarpun tidak diketahuinya benar, mengapa Siti Salinah sanggup menjadi sumbu pelita membakar dirinya untuk keuntungan orang lain. Jadi, penggunaan frasa sumbu pelita dalam keratan Nobel di atas jelas menunjukkan Samad Said menggunakan hias ibarat terhadap watak Salinah yang sanggup berkorban walaupun dirinya terseksa dan tidak mendapatkan apa-apa keuntungan untuk dirinya. Yang terakhir adalah penggunaan bahasa asing. Kreativiti pengarang terzahir apabila karya ini memperlihatkan kebijaksanaan pengarang untuk menyesuaikan perkataan-perkataan daripada bahasa yang lain. Terdapat dua penggunaan bahasa asing dalam Nobel Selina, iaitu bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Contoh keratan Nobel yang menggunakan bahasa Arab adalah dituturkan oleh watak Pak Haji Karman. Contohnya dalam dialog tersebut iaitu Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi keratan Nobel di atas ataupun yang telah saya sebut tadi menunjukkan penggunaan bahasa Arab dalam penceritaan. Penggunaan bahasa Inggeris juga terzahir melalui dialog berikut. Kita pergi midnight ya. Jadi dialog midnight menunjukkan bahawa terdapat penggunaan bahasa asing, iaitu bahasa Inggeris dalam penceritaan Nobel yang mana sedia maklum Inggeris merupakan salah satu penjajah yang menjajah tanah Melayu. Jadi, penggunaan bahasa asing merupakan nilai seni bahasa yang kreatif untuk mencantikkan jalan cerita dengan penggabungan lebih dari satu bahasa, iaitu bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Jadi, saya serahkan ini kepada moderator. Baiklah, sekian saja pembentangan forum kami untuk pada kali ini. Jadi, terima kasih saya ucapkan kepada para panel atas penerangan yang jelas tentang Nobel Selina karya Samad Said. Sekian, terima kasih.